Hai semua, video kali ini kita sambung jawab soalan latih diri 3.2. So yang ni kita nak selesaikan sistem persamaan linear. Okay, so kat sini dia dah mention siap-siap dia nak suruh kita guna kaedah penghapusan. Okay, awak tahu yang kita ada dua kaedah, iaitu kaedah penghapusan dan juga kaedah gantian. So kalau dalam exam, kalau dia tak mention, awak boleh guna yang mana-mana. Tapi kalau dia mention, awak kena gunalah kaedah apa yang dia suruh tu. Macam contoh latih diri ni, dia minta yang pertama ni guna kaedah penghapusan. So awak kena tunjuk menggunakan kaedah penghapusan. So dalam exam kalau awak tak ikut arahan, awak takkan dapat markah lah, walaupun jawapan akhir tu betul, sebab tak ikut arahan. Okay, so untuk kaedah penghapusan ni, awak akan hapuskan salah satu pemboleh ubah tu. Antara awak nak hapuskan X, Y ataupun Z, terpulang pada awak lah. Tapi untuk cara nak senang, awak tengok yang mana paling mudah untuk buang. Maksudnya kalau boleh kurangkanlah kita nak darab apa nombor kan. Kalau kat sini, kalau awak tengok, paling senang nak buang Y. Sebab kat sini ada 5Y. Dua-dua 5Y, jadi tak perlu dah darab apa-apa. Just buang je dulu yang pertama ni. So andaikan sama-sama, kedua, ketiga. So kita just salin je. Y tolak 3Z sama dengan 16. X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. Okay, so nak buang Y, awak tambah kat sini. Sebab 5Y tambah negatif 5Y dapat kosong. Tak boleh tolak kat sini. Sebab kalau tak tolak, nanti jadi 10Y. So tak terhapus saja dirinya kan. So kena tambah. So 7X tambah 3X akan dapat 10X. Okay, Y dah kosong. Negatif 3Z tambah 2Z dapat negatif Z. Sama dengan 16 tolak 8 dapat 8. So ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu awak nak hapuskan lagi. Antara awak nak pilih persamaan ketiga dengan kedua ataupun 3 dengan 1 terpulang. Okay, nanti dapat jawapan sama. So untuk yang ni cikgu ambil 2 dengan 3. Okay, so 2 dengan 3 kita nak samakan kat Y ni. So sini 5Y, sini 3Y. Jadi nak mudah, kita darab sesama nombor. Maksudnya yang kat sini akan darab dengan 3. Supaya 3 darab 5 dapat 15. Yang ni akan darab dengan 5. Sebab 5 darab 3, 15. So untuk persamaan kedua ni, 3 darab 3, 9X tolak 3 darab 5 adalah 15Y. 3 darab 2 adalah 6Z. Sama dengan negatif 8 darab 3 adalah negatif 24. Okay, yang bawah ni 5 darab 5 adalah 25X tambah 15Y tolak 7 darab 5 adalah 35Z. Sama dengan 0.5 mesti kosong. Okay, kat sini pun kita kena tambah supaya Y ni akan kosong. Okay, so 9 tambah 25X kita akan dapat 34X. 6 tolak 35 awak akan dapat negatif 29Z. Sama dengan negatif 24 tambah kosong, so dapat negatif 24. So yang ni dapatlah persamaan yang kelima. Okay, so daripada sini awak guna kaedah penghapusan untuk hapuskan X ataupun Z. Okay, so saya kat sini 10X tolak Z sama dengan 8. Okay, lepas tu 34X tolak 29Z sama dengan negatif 24. So dekat sini pun sama, tak kisah awak nak buang X ke Z dulu. Tengok yang mana senang. Kalau kat sini yang senang adalah kita buang Z. Sebab hanya dekat sini je kita akan darab dengan 29 supaya sama dengan yang ni. Kalau untuk nak buang X ni, awak kena darab dua-dua equation ni lah untuk jadikan sama yang depan kan. So macam complicated. So better kita ambil darab yang ni dengan 29. So 29 darab 10 kita akan dapatlah 290X tolak 29Z sama dengan 8 darab 29 adalah 232. Okay, so saya balik kat sini 34X tolak 29Z sama dengan negatif 24. Okay, so dekat sini kena tolak supaya
yang Z ni hilang sebab negatif 29Z tolak negatif 29Z. So maksudnya negatif tambah kan. So akan dapat kosong lah nanti. Okay, so kita tolak. So 290 tolak 34X. Awak akan dapat 256 kan? 34. Wah, 256. Okay, 256X sama dengan okay, 232 tolak negatif 24. Maksudnya tambah lah. Sini pun 256. So awak dapatlah X adalah 1 bila bahagi. Okay, lepas dah dapat X1, awak masukkan ke dalam persamaan yang ni. Yang ni ke, tak kisahlah untuk dapatkan Z dulu. So, Cikgu Syu masukkan yang ni, persamaan yang keempat tu. So, 10, X gantikan 1, tolak Z sama dengan 8. So, negatif Z sama dengan 8 tolak 10 adalah negatif 2. So, Z dapat 2. Okay, last kali barulah kita cari nilai Y. So, untuk cari nilai Y pun sama, tak kisah nak masuk persamaan pertama ke, kedua ke, ketiga. Awak still dapat jawapan yang sama. Okay, so kat sini cikgu Syu ambil persamaan pertama. So, 7. X tu gantikan 1 tambah 5. Oh, Y tak tahu lagi kan. So, 5Y tolak 3. Z adalah 2. So, 16. So, 7 tambah 5Y tolak 6 sama dengan 16. So, 5Y sama dengan okay, 16 tambah 6 tolak 7. Awak akan dapat 15. So, lepas tu Y akan dapat 3. Sebab 15 bagi 5 adalah 3. So, inilah jawapan dia. So, ni adalah kaedah penghapusan. Okay, so maksudnya dekat sini tak kisah awak nak buang X dulu ke, Y dulu ke, Z dulu. Tengok mana yang senang bagi awak lah. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, B ni, dia pun masih lagi menggunakan kaedah penghapusan. Okay, so dekat sini, Cikgu Syu buang X. Sebab X ni senang nak buang sebab dekat persamaan yang kedua ni, sekejap dulu. Persamaan kedua ni dia X saja. So nanti senanglah kita nak ikut nak guna ikut yang pertama dengan yang ketiga nanti. Okay, so maksudnya yang pertama untuk yang first kita nak buang, cikgu ambil persamaan pertama dengan kedua ni. So maksudnya yang ni akan darab dengan 4 supaya sama dengan yang ni. So jadi 4X tolak 4 darab 3 adalah 12Y. Tambah, sorry. Tolak 4 darab 4 adalah 16Z. Sama dengan negatif 7 darab 4 negatif 28. So nak buang kat sini kita tolak lah. 4X tolak 4X kan. So dapat kosong. Negatif 2Y tolak 12Y akan dapat negatif 14Y. 3Z tolak negatif tambah. So 3 tambah 16 dapat 19Z. 1 tolak, okay, negatif, positif. So dapat 1 tambah 28 adalah 29. So ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu cikgu Syu ambil yang ni pula, nombor 2 dengan 3 ni. So pun sama, kita ikut yang persamaan ketiga, maksudnya kita darab dengan 3. So 3 darab 3 adalah 3 darab 1. Sasu pula, 3 darab 1 adalah 3X tambah 3 darab 3 9Y tolak 3 darab 4 adalah negatif 12Z sama dengan negatif 7 darab 3 adalah negatif 21. Okay, ni persamaan yang ketiga. Cikgu Syu salin je. 2Z sama dengan 5. Okay, untuk nak hapuskan yang X ni pun sama, kita tolak. So 3X tolak 3X kosong. Okay, 9Y tolak Y dapat 8Y. Negatif 12Z tolak 2Z dapat negatif 14Z. Okay, negatif 1 tolak 5 akan dapat negatif 26. So yang ni yang kelima lah. Okay, lepas tu kita nak buang. Okay, kita susun dulu. 19Z sama dengan 29. Yang ni 8Y tolak 14Z sama dengan negatif 26.
Okey, kalau untuk yang ni awak tengok Z dengan Y pun sama-sama susah nak cari satu nilai yang sama. Okey, so untuk yang ni cikgu ambil yang apa? Nak buang Y. Okey, bila nak buang Y, sebenarnya ada penyelesaian yang paling mudah di mana yang pertama ni awak darab dengan 8 darab dengan nombor 4. Darab 4. Kalau yang ni darab 4, yang ni akan darab dengan 7. Cikgu tengok hari tu. Sekejap, 7 sebenarnya. 8 darab 7. 56. Betul lah. 14 darab 4. 56. Yang ni darab 7. Awak akan dapat samalah Y tu 56. Tapi macam kaedah cuba jaya lah pula kan. Macam ambil masa lah. So bagi cikgu rasa better nak selamatkan, awak darab je sesama nombor. Maksudnya untuk samakan yang depan ni, yang Y ni, yang ni akan darab dengan 8 ikut nombor ni. Okey, yang bawah ni pula ikut nombor yang atas ni, iaitu 14. Okey, nanti awak akan dapat nombor yang lebih besar lah, tapi selamat lah bagi awak. Maksudnya awak tak perlulah nak cari apa nombor yang sama untuk dapatkan dia, sebab kebetulan lah cikgu Syu jumpa yang 14 darab 4 ni dapat 56, 8 darab 7 dapat 56. So kalau dalam exam in case nombor tu tak ada sama langsung, penat je awak cari nak sama kan. So better awak guna cara ni lah, selamat sikit. So yang 14 darab dengan 8, 8 darab dengan 14 ikut nombor depan dia. So negatif 14Y darab dengan 8, awak akan dapat negatif 120Y 112 tambah 19 darab 8 adalah 152. Set sama dengan 29 darab 8 232. So nombor lebih besar sikit lah, tapi selamat lah bagi cikgu. Okey, 8 darab 14 awak dapat 112 juga. Sepatutnya sama lah sebab nak buang kan. Okey, 14 darab 14 dapat 196Z. Negatif 26 darab 14 awak dapat 364. Negatif 364. Okey, untuk kat sini awak kena tambah supaya dia kosong. Negatif 12 tambah negatif 12 dapat kosong kan. Okey, so 152 tolak 196 awak dapat negatif 44Z. Kemudian 232 tolak 364 awak dapat negatif 132. Okey, so lepas tu kiralah bagi 44, so awak dapatlah Z adalah 3. Okey, lepas dapat Z3, tak kisahlah nak masuk persamaan yang 4 ke 5 ke untuk dapatkan nilai X. So cikgu ambil persamaan yang keempat tu. So negatif 14, so bukan dapat nilai X, dah dapatkan nilai Y. Negatif 14Y tambah 19 Z lah 3 sama dengan 29. Ini cicak. Okey, negatif 14Y sama dengan, okey, selesaikan yang ni. Ni pindah sana awak dapat negatif 28. So Y awak akan dapat 2. Okey, lepas tu masukkan dalam sama pertama ke, kedua ke atau yang ketiga untuk dapatkan yang X. So untuk yang ni cikgu ambil yang pertama je. So 4X tolak 2, Y adalah 2 tambah 3, Z adalah 3 sama dengan 1. So 4X tolak 4 tambah 9 sama dengan 1. So 4X, so pindah sana dapat negatif 4. So X akan dapat negatif 1. Okey, ni cara penghapusan. Okey, cikgu Syu rasa boleh faham kot kan cara ni. Okey, next kita pergi soalan nombor 2. So untuk soalan nombor 2 ni dia menggunakan kaedah pergantian. So maksudnya starting dia dah guna, gantilah, tak ada kaedah penghapusan. Okey, untuk yang ni pun sama, awak nak pilih yang mana awak nak ganti dulu, nak pindah dulu. Maksudnya awak kena cari pemboleh ubah tu duduk seorang-seorang. Okey. Okey, yang cikgu buat ni yang pertama ni, okey, persamaan pertama ni cikgu pindahkan X dengan Z.
Sebab Y nak duduk seorang-seorang. Okay. So Y sama dengan negatif 2 tolak 3. Sorry, 2X. 2X tolak 3Z. Okay. So yang ni pindah sini. So tolak lah. Okay. Lepas tu cikgu ambil persamaan yang kedua ni, kita gantikan ke dalam yang ni, yang Y ni gantikan ke dalam persamaan yang kedua. So maksudnya X tolak, so gantikan Y tu negatif 2 tolak 2X tolak 3Z sama dengan negatif 3. Okay, lepas tu dapatlah X tambah 2 tambah 2X tambah 3Z. Oh, cikgu tinggal Z kat sini. Negatif Z. Sorry, negatif Z. Tolak Z sama dengan negatif 3. So, bila selesaikan X tambah 2X dapat 3X. Okay, 3Z tolak Z, dapat 2Z. Okay, lepas tu negatif 3 tolak 2, dari sana dapat negatif 5. Okay, lepas tu awak nak ganti lagi, awak kena cari pula antara awak nak biarkan X duduk seorang-seorang ataupun Z duduk seorang-seorang. So dekat sini cikgu gantikan, cikgu biar X duduk seorang-seorang. So negatif 5 tolak 2Z. Lepas tu X sama dengan negatif 5 tolak 2Z per 3. So kat sini awak dapat dalam bentuk pecahan lah. Okay, bila dah dapat macam ni, awak gantikan yang X ni ke dalam persamaan yang ketiga ni. Okay, supaya nanti awak dapat Z. Sebab awak dah ada persamaan yang ni. Okay, yang ni, okay, yang keempat, yang ni yang kelima. Okay, awak dah ada Y seorang-seorang, dah ada X seorang-seorang. So bila awak masukkan dalam persamaan yang ketiga ni, awak terus dapat nilai Z. Okay, so kita masuk, jadi 3, awak masukkan negatif 5 tolak 2Z per 3. Sebab kat sini X kan. Lepas tu tolak 2. So Y tu gantikan sebagai negatif 2 tolak 2X tolak 3Z. Untuk persamaan 4 ni. Lepas tu tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okay, yang ni boleh potong. So yang tinggal negatif 5 tolak 2Z. So yang ni darab negatif kan. So kena hati-hatilah. So dapat positif 4, positif apa? Sekejap, cikgu show. Betul-betul 4X kan sini. Tu tambah 6Z tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okay, sebenarnya yang X ni kena ganti ni, cikgu lupa. Okay, juga ganti sekejap lagi lah. Okay, so kita mudah lagi dulu. So negatif 5 tambah 4, awak dapat negatif 1. Kat sini dulu. Okay, negatif 1. Okay, negatif 2Z tambah 6Z tambah 3. Bila dah lain daripada yang cikgu kira, cikgu kira balik. Okay, kat sini tambah 7Z tambah 4X sama dengan negatif 12. Okay, so yang X ni awak kena gantikan lagi yang ni. Sebab awak nak nak Z sahaja. Okay, so yang negatif 1 ni cikgu pindah sana dapat negatif 11 lah. Maksudnya 7Z tambah 4X sama dengan negatif 11. Okay, so yang X kita ganti. So 7Z tambah 4 negatif 5 tolak 2Z per 3 sama dengan negatif 11. Okay, lepas tu yang ni kembangkan dulu. So jadi 7Z tolak 20 tolak 8Z per 3 sama dengan negatif 11. So cara nak buang 3, kita darab semua ni dengan 3.
So 3 darab 7 dapat 21Z. So yang ni satu grup kan, so tak perlu nak darab, kita potong je. So maksudnya maintain lah negatif 20 tolak 8Z sama dengan negatif 33. So pada 33. Okay, so 21 tolak dengan 8, awak dapat 13Z. Okay, lepas tu 20 pindah sana, awak akan dapat negatif 13. So Z awak akan dapat negatif 1. Okay, so sebenarnya tadi waktu masuk dekat sini, sebenarnya yang dekat X ni dah ganti dah siap-siap. Tapi cikgu sudah lupa tadi, so macam panjang sikit lah, sorry. Okay, so lepas tu dapat Z negatif 1, awak masuk je dalam ni X ni ke dalam, sorry, persamaan yang kelima. Sebab nak dapatkan X, awak tak boleh masukkan dulu yang keempat, sebab X pun tak tahu lagi kan. So kena masuk yang kelima dulu lah. So X sama dengan negatif 5 tolak 2. Okay, negatif 1/3. So awak akan dapat negatif 5 tambah 2. So dapat negatif 3/3 kan. So X akan dapat negatif 1. Okay, kemudian cari Y. Saya tak buat je. So bila nak cari Y, so Y sama dengan negatif 2 tolak 2, gantikan ni negatif 1 tolak 3. Yang Z ni gantikan ni 1, ikut yang ni. So Y dapat ni Y dapat 3. Okay, sorry macam tak tersusun kan. Tapi inilah cara dia, kaedah pergantian. Cikgu, kalau awak tanya cikgu sebenarnya suka kaedah penghapusan. Memang dari dulu cikgu Shu memang suka guna kaedah penghapusan. Bagi cikgu kaedah pergantian ni macam pening sikit lah, sebab kita nak ganti-ganti kan. Okay, tapi terpulang pada awak nak guna yang mana kan. Okay, kita tengok yang B. Cikgu Shu harap yang B ni tersusun sikit lah jawapan cikgu. Okay, untuk yang B, kita guna kaedah perhatian. So kalau untuk, okay, kejap yang 1, kedua, ketiga. Okay, untuk yang ni cikgu Shu ambil yang kaedah persamaan yang kedua untuk dapatkan X seorang-seorang. Sebab kalau nak guna yang pertama ni, semua ada nombor selain bersatu, maksudnya nanti kita dapat pecahan. Kalau boleh yang first tu kita elakkan pecahan dulu. So cikgu Shu ambil yang persamaan kedua. Jadi X sama dengan 12 tolak 4Y tambah 2Z. Okay, ni persamaan yang keempat. Okay, lepas tu kita nak cari tak kisahlah nak cari X ke, nak cari Z ke nak cari Y seorang-seorang. So yang persamaan yang keempat ni kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama ke yang ketiga, tak kisahlah. So macam yang ni cikgu ambil yang pertama, yang ketiga. Tersasar je. Okay, maksudnya yang X ni gantikan yang ni. So jadi 12 tolak 4Y tambah 2Z tambah, okay, ikut yang ni, tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Okay, lepas tu negatif 4Y tambah Y, awak akan dapat negatif 3Y. 2Z tambah 4Z dapat 6Z sama dengan 20 ni tolak 12, awak dapat 8. Okay, lepas tu cikgu nak duduk seorang-seorang Y. So cikgu cuba pindah. So cikgu cuba pindah 3Y, maksudnya dekat sini akan dapat 3Y sama dengan 6Z tolak 8. Boleh nampak tak cikgu guna ni? Sebenarnya cikgu cuba buat macam ni lah. Dari sini 3Y tambah 6Z sama dengan 8. Yang ni pindah sini. So yang ni pindah sini. So dapatlah 6Z tolak 8 sama dengan 3Y.
Tapi cikgu suruh pindah balik tulisan kat sini. Okay, so dapatlah 3y sama dengan 6z tolak 8. So y sama dengan 6z tolak 8 bahagi 3. So sebenarnya boleh je kalau awak nak z seorang-seorang, tapi nanti dia akan jadi pecahan bahagi 6. Besarlah pula kan. Kalau boleh kita ambil nombor kecil-kecil je jadi pecahan ni. Okay, ini persamaan yang kelima. So bila kita dapat x seorang-seorang, y seorang-seorang, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita guna tadi, yang ni kan, persamaan yang pertama, untuk dapatkan nilai z. So jadi 2. So x tu gantikan sebagai 12 tolak 4y tambah 2z. Okay. Okay, dekat sini nampak y kan? Aku kena ganti siap-siap ni. Cikgu data ni. Boleh padam tak Boleh kan? Boleh. Alah, tadi tu saya tak padam lah. Nampak sangat baru pandai guna padam ni. Aduh. Okay, 2. Okay, x tadi 12 tolak 4. Y kita gantikan yang ni siap-siap. Supaya tak adalah nak buat banyak kali. Tolak 8/3 tambah 2z. Okay, lepas tu tambah Bisu saya tak muat je, ni panjang ni. Saya ingat sini lah. Jahit. Susah juga kalau jalan kerja panjang tapi ruang space kecil. Tambah 2z. Okay, untuk kurungan. Okay, ikut yang ni tambah 3. Y tu kita ganti 6. Z tolak 8/3 tambah 2z sama dengan 16. Okay, kita make sure yang dekat dalam persamaan yang ni ada z je. Yang ada y, ada x tu kita ganti. Okay. So lepas tu kita darab yang ni 2 darab 12 dapat 24 tolak 2 darab 4 dapat 8. Okay, 6z tolak 8/3 tambah, okay, 2 darab 2 ni dapat 4z. Okay, lepas tu yang ni boleh potong. So dapatlah 6z tolak 8 je kat sini. Lepas tu tambah 2z sama dengan 16. Okay, so sekarang ni kita nak buang 3 ni kan. Okay, nak buang 3. So baik kita settle dulu yang nombor-nombor ni. Okay, 4z tambah 6z tambah 2z. 4 tambah 6 tambah 2. Dapat 12z. So cikgu letak kat depan Tak kisah sebenarnya dia letak kat depan. So 12z. Okay, lepas tu nombor ni 24 dengan 8 dengan 16. Kita dapat 16 tolak 24 tambah 8. So dapat kosong. So nanti kita tak kosong kat belakang. Okay, so tolak, kita expand dulu yang ni. So dapat 8 darab 6 adalah 48 z tambah 8 darab 8 adalah 64 bahagi dengan 3. Okay, sama dengan kosong. Okay, kenapa kosong? Sebab 24, 8, 16. 16 inilah 16 tambah 8 tolak 24 dapat kosong. Okay, lepas tu kita nak buang 3, kita darab dengan 3. So nanti dapatlah 12 darab 3 dapat 36z. So untuk yang ni kita potong. So dia salin je lah. Tolak 48z tambah 64 sama dengan kosong. Kosong nak 3, still lagi kosong kan. Okay, lepas tu 36 ni tolak 48 dapat negatif 12z sama dengan negatif 64. So z awak akan dapat 16/3. So yang ni dapat pecahan. Okay, so lepas tu cari y dulu. So y sama dengan 6. Z gantikan 16/3
tolak 8 bahagi 3. Okay, so sini potong 1, yang ni 2. So 2 darab 16 dapat 32 tolak 8 bahagi 3. So Y awak akan dapat 8. Okay, so yang ni padam lah. Tak bunyi tadi. Nak padam buat masa. Okay. So cari X menggunakan persamaan yang keempat. So X sama dengan 12 tolak 4, Y adalah 8 tambah Z adalah 16/3. So cikgu Syu bagi jawapan akhir lah, iaitu negatif 28/3. Okay, inilah jawapan dia. Okay, so kat sini nampak sebab ruang ni pendek, so jadi macam merata sikit lah jawapan cikgu. Tapi dalam exam make sure jawapan awak straight daripada atas ke bawah lah, awak tunjuk tu. Okay, so first awak cari pemboleh ubah yang nak duduk seorang-seorang. Okay, yang pertama ni awak ambil persamaan yang mudah lah, antara nak ambil yang persamaan kedua atau yang ketiga. Okay, persamaan pertama ni macam susah sebab nanti awak dapat pecahan kan. So better yang pertama elakkan dulu pecahan. Okay, so kat sini cikgu Syu ambil yang persamaan yang kedua. Okay, cikgu letak X seorang-seorang. So yang lain ni pindah ke belah kanan. Okay, bila dapat yang macam tu, awak masukkan persamaan yang ni ke dalam persamaan yang lain untuk dapatkan antara Z ataupun Y seorang-seorang. So untuk yang ni cikgu Syu masukkan ke dalam persamaan yang ketiga kan. So yang X ni kita gantikan yang ni. Okay, lepas tu dapat persamaan ni. So daripada sini, okay, dari sini tak kisah awak nak jadikan Y ataupun Z seorang-seorang. So disebabkan dua-dua pecahan, so better awak ambil yang mana pecahan tu nilai dia kecil je. Sebab tu cikgu ambil Y kat sini. Okay, bila dah dapat X seorang-seorang, Y seorang-seorang, so awak masukkan ke dalam persamaan yang awak tak guna lagi tadi, iaitu persamaan yang pertama. Okay, so persamaan yang pertama awak gantilah X dengan Y. So make sure yang bila awak dah gantikan semua tu hanya ada Z sahaja, sebab awak dah dapatkan Z. Okay, so ni cara paling senang lah awak nak faham. Maksudnya awak guna satu-satu lah. Yang first step ni guna persamaan satu persamaan dulu. Okay, awak guna persamaan yang kedua. Okay, lepas tu second step awak nak cari pemboleh ubah yang seorang-seorang, awak menggunakan persamaan yang ketiga. Okay, lepas tu awak masukkan ke dalam persamaan yang tak guna lagi tadi, iaitu persamaan yang pertama, untuk dapatkan pemboleh ubah yang tak ada persamaan seorang-seorang tu, iaitu Z lah. Okay, sebenarnya kaedah pergantian ni ada certain student dia suka guna yang ni sebab dia main ganti-ganti kan. Okay, tapi macam dia kalau complicated bila dia dah bertemu dengan pecahan ni lah. Kalau kaedah penghapusan, awak kena pandai nak hapus. Nak hapus yang mana dulu, lepas tu kena darab. Ikutlah pada awak nak guna mana, sebab boleh pilihan awak sendiri kan. So cubalah latih, sebab ni tajuk ni senang je. Cuma problem dia kalau awak ada salah mengira. So sebab tu cikgu syorkan lepas awak mengira tu, sila check dengan kalkulator jawapan tu betul ke tak. So maksudnya bila awak check kalkulator tu sebagai backup, maksudnya awak nak pastikan jawapan awak tu betul. Okay, yang tahu kan awak kena pergi dekat mod tu, pergi kat EQN, tekan 1, lepas tu tanya unknown, awak tekan 3. Sebab awak ada 3 persamaan sekarang ni. So dia akan tanyalah A1, awak masuklah. Okay, contoh kita tengok yang soalan A, soalan 2A. So A1 awak ganti 2, B1 awak ganti 1, C1 gantikan 3, dan D1 gantikan negatif 2. Lepas tu ditanya A2, A2 1, B2 adalah negatif 1, C2 adalah negatif 1, dan D2 adalah negatif 3. Kemudian A3 adalah 3, B3 adalah negatif 2, dan
C3 adalah 3 dan D3 adalah negatif 12. So kalkulator akan bagilah X sama dengan negatif 1, Y adalah 3 dan Z adalah negatif 1. So awak dapat jawapan betul lah. So tu cara kita nak check jawapan kita betul ke tak. So dia boleh check lah, tapi awak still kena tunjuk jalan kerja. Sebab markah kan kena ada tunjuk jalan kerja. So kena pandai lah nak guna kaedah pergantian ke ataupun kaedah penghapusan. So tu gantung pada awak lah. Kalau awak tanya Cikgu Shu, memang Cikgu Shu selalu memilih kaedah penghapusan. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Maaf sangat kalau untuk ni macam pening sikit, macam complicated sikit. Sebab Cikgu Shu memang ajar mengikut dalam buku teks ni sebab dia paling senang nak faham lah. Kok kalau lah ada cara yang lagi senang awak belajar dengan cikgu lain lagi senang, awak follow lah. Tapi Cikgu Shu ajar mengikut dalam buku teks ni antara paling basic untuk awak follow. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua, bye.